Iya. Jadi orang ikut juga lah. Iya. Oh. Tapi tak ada mutajim atau saya lagi. Di mana? Tak ada mutajim, tak ada mutajim. Di mana maksudnya? Dah lah, saya rayak lah. Ustaz Fuad Masjid Kebesi. Dia kata tak ada mutajim, tu saya tak gitu. Kalau dia satu tu bahasa Arab ke mana? Di Masjid Kampus Sirih? Tak ada waktu Jumaat. Tak, masa tempat-tempat lain pun tak ada mutajim lah. Dia kata, kau ada mutajim? Setengah-setengah tempat ada. Setengah tempat ada. Tengah-tengah tempat tak ada. Gitulah. Ya lah. Malam ni baca kita apa namanya? Tirmizi. Tirmizi. Okey, terima kasih. Ya. Sunan Tirmizi Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan Babu ma jaa fil rajuli yusallimu fil rak'atain min az-zuhri wal 'asri. Berarti itu dekat wa amma Syafi'i fara'a hadza hadisan sahihan situ. Sambung situ. Ya. Wa amma Syafi'i fara'a hadza hadisan sahihan. Maksudnya Imam Syafi'i menganggap ini adalah hadis sahih. Faqala bihi, lalu Imam Syafi'i berkata dengannya, maksudnya Imam Syafi'i memakai hadis ni sebagai dasar pendapat dia. Waqala hadza asahhu min al-hadith alladhi ruwiya 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi as-sa'imin. Dan juga Imam Syafi'i kata inilah hadis paling sahih daripada hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan yang puasa, iza akala nasiyan, apabila dia tu makan
kerana terlupa, fa innahu la yaqdi, maka sesungguhnya dia tidak perlu qada, ganti semula puasa itu. Jadi maksudnya berkenaan dengan bercakap dalam sembahyang kerana terlupa dengan hukum yang dilarang ataupun jahil, tidak tahu hukum, ketika itu ada setengah pihak kata tidak perlu mengulangi sembahyang itu. Mereka berdalilkan dengan hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 4 rakaat, Nabi SAW bagi salam pada rakaat yang kedua. Ketika itu Zulyadain kata, "Al-Qusiratis salatu am nasita ya Rasulullah." Maknanya setelah daripada itu ada perbualan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zulyadain dan sahabat-sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung 2 rakaat yang tertinggal itu, kemudian sudahkan sembahyang dan juga sujud sawi. Jadi berdasarkan hadis itu di kalangan a'immah ada ikhtilaf. Jadi di sisi Imam Syafi'i anggap hadis itu hadis hasan lagi sahih, dan juga hadis ni dikira terlebih sahih daripada hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan yang puasa apabila dia terlupa makan tak perlu ganti puasa tu. Wa innama huwa rizqun razaqahullah, dan hanya ia adalah rezeki yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada dia. Jadi begitu juga dalam sembahyang, kalau seseorang terlupa cakap ataupun tidak tahu hukum, ada larang bercakap dan sebagainya, kalaulah seseorang cakap kerana terlupa, jadi di sisi Imam Syafi'i tidak batal sembahyang, tapi dengan syarat perbualan itu tidak terlalu panjang. Jadi Imam Syafi'i dalilkan dengan hadis itu, dan juga hadis yang mana terlupa makan yang puasa tidak batal puasa, begitu juga terlupa cakapan itu tidak panjang. Ketika itu di sisi Imam Syafi'i tidak batal sembahyang itu. Qala Ahmad fi hadis Abi Hurairah, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal pula berkenaan dengan hadis Abi Hurairah yang ada isi kandungan Zulyadain Sani. Imam Ahmad kata, in takallamal imamu fi syai'in min salatihi, jika imam bercakap mengenai sesuatu daripada sembahyangnya, wa huwa yara annahu qad akmalaha, sedang dia imam tu anggap dia dah pun sempurnakan sembahyang tu, summa alima annahu lam yakmulha, setelah itu barulah dia tahu bahawa dia masih belum sempurnakan sembahyang, yutimmu salatahu, seterusnya dia sempurnakan sembahyangnya. Aman takallama khalfal imami, dan juga orang yang bercakap
di belakang imam, wa huwa ya'lamu anna alaihi baqiyatun minas salati fa alaihi an yastaqbilaha, dan sedang dia tu makmum tu yang ada di belakang imam tu, iaitu makmum, dia tu cakap sedangkan dia tahu masih baki lagi sembahyang tu, tak sudah lagi tengah sembahyang, terlupa bagi salam dan sebagainya. Kemudian makmum cakap, kalau begitu katanya Imam Ahmad, fa'alaihi ay yastaqbilaha ay yasta'nifaha, wajib atasnya harus memulakan sembahyangnya. Jadi dua keadaan, satu bagi imam, yang kedua bagi makmum. Kalau imam dia cakap berkenaan dengan sembahyang, dalam keadaan dia menganggap sembahyang dia dah selesai, dah sempurna, setelah itu barulah dia tahu masih lagi sembahyangnya tidak sempurna lagi, tidak selesai lagi, kemudian dia sambung terus sempurnakan sembahyang. Itu satu. Yang kedua, makmum dia cakap sedangkan dia tahu masih lagi sembahyang tu tidak sudah lagi, tidak selesai lagi. Kalau begitu, kedua-dua tu wajib dia memulakan sembahyang dia. Wahtajja, dan Imam Ahmad berhujjah bi anna al-fara'idha kanat tuzadu wa tanqusu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya, kalau kata begitu, apa kata dengan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sembahyang Zulyadain itu? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam ketika itu, setelah dia bagi salam selesai 2 rakaat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam anggap sembahyangnya dah sempurna. Setelah diberi teguran oleh Zulyadain, barulah Nabi SAW tahu sembahyangnya tidak sempurna lagi. Terus Nabi SAW sambung sembahyang dia. Itu satu. Yang kedua, yang cakap di belakang imam tu Zulyadain, dia tahu sembahyang masih tidak sudah lagi. Jadi kalaulah berdasarkan Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad Sani, keadaan-keadaan seperti itu perlu memulai sembahyang. Kalau begitu, apa kata sembahyang Rasulullah SAW, sembahyang Zulkarnain itu, dia bercakap di belakang imam, sedangkan dia tahu sembahyang ketika itu tidak selesai lagi, tidak sudah lagi, tidak sempurna lagi. Dia cakap, tapi Nabi SAW sambung sembahyang itu, dia pun sambung, tidak sembahyang semula. Jadi sebagai jawapan terhadap keadaan yang tidak dapat memahami amalan sahabat dan pandangan Imam Ahmad Sani, Imam Ahmad bagi tahu, wahtajja, dia berhujjah, amalan-amalan fardu biasanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang ditambah, ada yang dikurangkan.
fa innama takallama dzul yadaini wa huwa ala yaqinin min salatihi annaha tammat. Dzul yadain yang cakap ketika itu hal keadaan dia berada di atas satu keyakinan bahawa sembahyangnya dah tamat, sebab dia anggap fardu di zaman Rasulullah SAW ni boleh jadi ditambah, boleh jadi dikurang. Hari itu Rasulullah SAW sembahyang 4 rakaat, bagi salam dengan 2 rakaat itu. Dzul Yadain yakin mungkin ada ketika itu dah ada perubahan hukum daripada 4 tukar kepada 2 dan sebagainya. Jadi itu keadaan tidak sama dengan keadaan yang Imam Ahmad kata, wa man takallama khalfal imami wa huwa ya'lamu anna alayhi baqiyatun min as-salati fa alayhi an yastaqbilaha. Hukum yang diputus oleh Imam Ahmad Sani, keadaan tu berbeza dengan keadaan sahabat Dzul Yadain. Jadi sebab tu Dzul Yadain cakap selepas daripada Imam, itu bukan dia tu tahu masih ada lagi sembahyang, tidak sudah lagi, tidak selesai lagi, tidak, keadaan begitu. Ketika itu Dzul Yadain yakin disebabkan zaman Rasulullah SAW ni fardu ada tambah, ada kurang. Dia yakin ketika itu dah kurang, sebab tu dia tanya. Jadi nak bagi sama keadaan Dzul Yadain dengan keputusan Imam Ahmad Sani, tak boleh. Keadaan tu berbeza. Walaysa hakadzal yauma, dan ia keadaan Dzul Yadain ketika itu tidak seperti hari ini. Hari ini macam mana? Laisa li ahadin an yatakallama ala ma'nan ma takallama Dzul Yadain. Tidak berhak bagi seseorang bercakap di atas maksud yang mana Dzul Yadain cakap tu. Maksud Dzul Yadain cakap ni, dia yakin sembahyang tu dah sempurna, boleh jadi dikurangkan fardu di atas Rasulullah SAW. Jadi nak cakap di belakang imam ketika tidak sudah lagi sembahyang tu dengan maksud anggapan yang sama dengan Dzul Yadain, tak boleh hari ini. Sebab apa tak boleh? Lianna al-fara'id al-yawma la yuzadu fiha wa la yunqasu. Kerana amalan-amalan fardu pada hari ini tidak boleh ditambah dan juga tidak boleh dikurangkan. Yang boleh tambah, yang boleh kurang ni Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu wa ta'ala wahyu kepada Rasulullah. Sekarang tidak ada Rasulullah, jadi seseorang cakap dengan anggapan yang sama seperti Dzul Yadain tadi tidak boleh. Tidak ada maksud tu sekarang. Sebab itulah Imam Ahmad bin Hanbal kata, sesiapa bercakap di belakang imam sedang dia tahu sembahyang masih baki lagi, tidak selesai lagi, jadi orang tu wajib sembahyang semula, batal sembahyang dia. Qala Ahmadu nahwan min hadzal kalam. Imam Ahmad berbicara seumpama kalam ini. Wa qala Ishaq nahwa qawli Ahmad fi hadzal babi. Imam Ishaq bin Ibrahim juga berkata umpama kata-kata Imam Ahmad dalam bab ini. Maksudnya
pendapat daripada dua imam itu sama. Bab ma jaa fi salati fi ni'ali. Bab ini berkenaan dengan sembahyang dengan memakai selipar. Haddatsana Ali bin Hujr akhbarana Ismail bin Ibrahim an Sa'id bin Yazid Abi Salamah qala qultu li Anas bin Malik akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laihi. Riwayat daripada Sa'id bin Yazid Abi Salamah, dia kata, aku kata, yakni tanya kepada Anas bin Malik, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang pada sepasang seliparnya? Adakah Rasulullah sembahyang dengan memakai selipar? Qala na'am, jawab kata Anas bin Malik, ya ada. Jadi ada juga ketika Rasulullah SAW memakai selipar sembahyang. Jadi daripada hadis ini dapati salat fin na'lain adalah harus, tapi syaratnya mesti sepasang selipar itu bersih, tidak ada najis di selipar dan tidak kotorkan masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai selipar sembahyang seperti itu. Tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mahu tunjuk kepada sahabat-sahabat perlu membezakan amalan dengan Yahud dan Nasara. Dalam Mu'jam Tabrani ada riwayat di situ, khaliful Yahuda, bersalah-salahanlah dengan Yahud, berbeza-bezakanlah dengan amalan Yahud. Mereka ni bila mereka sembahyang, mereka tidak pakai selipar. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu fi ni'alikum wa la tashabbahu bil yahudi. Sembahyanglah kamu memakai selipar kamu dan jangan kamu menyerupai dengan amalan Yahud. Jadi daripada hadis ni a'immah mengambil hukum harus memakai selipar ketika sembahyang itu, tapi itu tidak amalan yang dituntut untuk sah sembahyang dan sebagainya. Tidak mau pakai boleh, kalau tidak ada najis tidak pakai pun tak apa. Yang boleh pakai itu disebabkan Rasulullah SAW ada pakai. Yang tidak boleh pakai itu kalaulah ada najasah, itu tidak boleh pakai. Jadi ketika ada najasah pada pakai selipar, baik tidak pakai, pada nak ambil maslahat kebaikan memakai selipar, baik jauhi daripada mengotorkan masjid dengan najis. Itulah maksud daripada kaidah daf'ul mafasidi muqaddamun ala jalabil masalih, meningkis daripada kerosakan itu didulukan daripada membawa kebaikan. Kita nak buat satu-satu perbuatan tu ada kebaikan, ada keburukan. Ketika tu pada kita nak buat tujuan nak ambil kebaikan daripada amalan tu, baik elak daripada keburukan akan
alami daripada perbuatan tu. Wa fil babi an Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Abi Habibata wa Abdullah bin Amr wa Amr bin Hurayth wa Shaddad bin Aus wa Aus al-Thaqafi wa Abi Hurairah wa Ata'in rajulin min Bani Syaibata qala Abu Isa hadithu Anas hadithun hasanun sahihun wal amalu ala hadha inda ahli ilmi. Babu ma jaa fil qunut fi salatil fajr. Bab ini datang berkenaan dengan qunut pada sembahyang subuh. Qunut ada makna dia qiyam, ada dalam hadis-hadis ada sebut tulul qunut. Di situ a'immah ambil maksud tulul qiyam itu dari segi makna. Dan dalam istilah syarak, qunut ni baca doa khusus dalam sembahyang. Berkenaan dengan bacaan qunut dalam sembahyang ni ada 3 maksud. Pertama, qunut fil witr, baca doa qunut pada sembahyang witir. Dalam mazhab Syafi'i biasanya setelah sembahyang tarawih, ketika sembahyang witir 15 Ramadan hingga akhir Ramadan, ketika itu ada baca qunut. Dalam mazhab Hanafi, witir bagi mereka adalah wajib. Mereka akan sembahyang witir setiap malam, tidak tinggal. Kalau tinggal bagi Ahnaf dosa disebabkan tinggal amalan wajib tu. Jadi mereka juga qunut pada witir, tapi cara agak berbeza dengan Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, qunut pada witir setelah bangkit daripada rukuk, ketika itu akan baca qunut tu. Dalam mazhab Hanafi, rakaat yang ketiga mereka akan sembahyang witir 3 rakaat 1 salam seperti sembahyang maghrib. Tidak seperti kita 2 rakaat 1 rakaat, tidak. Jadi pada rakaat yang ketiga dalam mazhab Hanafi, sebelum rukuk, ketika itu mereka akan angkat takbir Allahu Akbar, kemudian akan baca doa qunut. Doa qunut pun ada beza dengan kita. Mereka baca doa qunut, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika wa nusni alaika. Ada panjang sikit qunut dia, agak beza dengan bacaan qunut Syafi'i itu. Mereka akan baca sebelum berrukuk. Itu cara qunut, baca qunut dalam witir dan cara sembahyang witir dalam mazhab Hanafi. Yang kedua, qunut pada sembahyang subuh. Yang ketiga, qunut nazilah. Ada 3 jenis. Haddatsana Qutaibah wa Muhammad bin al-Musanna qala أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت
fi salati subhi wal maghribi. Riwayat daripada Bara bin Azib, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qunut pada sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Jadi berdasarkan hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja qunut pada waktu sembahyang subuh, sembahyang maghrib pun ada. Itu disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal mula baca qunut tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qunut sebagai qunut nazilah, laknat ke atas orang-orang kafir yang bunuh kejam dengan sahabat-sahabat Qari Qurra. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam qunut 5 waktu sembahyang. Kemudian ulama sepakat menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal qunut pada 4 waktu selain daripada waktu sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nabi SAW tidak baca lagi qunut. Hanya Nabi SAW qunut pada sembahyang subuh. Dan berdasarkan hadis tadi, di situ ada sebut kana yaqnutu fi salati subhi wal maghribi. Nabi SAW qunut pada sembahyang subuh dan maghrib. Di situ ada lafaz kana. Ulama muhaddisin bagi tahu kalimah kana ni yadullu ala dawami wal istimrar. Itu disebut oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi sebut kana menunjukkan ataupun membawa maksud dawam, istimrar, berterusan, sentiasa. Jadi daripada situ dapati maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam berterusan, sentiasa qunut pada sembahyang subuh dan juga sembahyang maghrib. Jadi maksud yang sama lebih kurang dengan hadis ni. Ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil fajr hatta faraqa ad-dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berterusan baca qunut pada sembahyang subuh sehingga dia berpisah daripada dunia, sehingga akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam baca qunut. Jadi berkenaan dengan baca qunut, ada hadis-hadis yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca qunut berterusan, dan ada juga hadis yang menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran. Dalam riwayat lain, riwayat Ibnu Mas'ud, lam yaqnut an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa syahran. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qunut hanya selama 1 bulan saja. Summa tarakahu, kemudian tinggalkan baca qunut tu. Dalam riwayat lain, lam yaqnut qablahu wala ba'dahu. Sebulan saja Nabi sallallahu alaihi wasallam qunut. Sebelum tu, sebelum baca sebulan baca qunut tu, tak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca qunut selepas daripada sebulan
baca kunut tu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak baca kunut. Jadi riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud yang mana menjadi dalil bagi Hanafiyah dan Hanabilah yang tidak baca kunut pada waktu sembahyang subuh, dan mereka kata tidak sunnah baca kunut pada sembahyang subuh setiap hari. Mereka dalilkan dengan hadis datang riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud Sani, lam yaqnutin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa syahran lam yaqnut qablahu wala ba'dahu. Mereka berdalilkan dengan hadis itu, dan jawapan daripada ulama Syafi'iyah katanya mereka hadis ni datang dengan sanad. Dalam sanad tu ada perawi hadis Abu Hamzah Khassab, dia tu adalah rawi dhaif. Jadi di sisi Imam Syafi'i, hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak khulud hanya 1 bulan sebelum 1 bulan tu, dan selepas sebulan tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak baca khulud ni. Di sisi Syafi'i hadis tu dikira dhaif. Jadi bila ulama Syafi'iyah bagi jawapan begitu berkenaan dengan kunut hanya 1 bulan ni, ulama Ahnaf yang tidak baca kunut dan kata Nabi baca kunut 1 bulan sahaja, mereka kemuka pula satu hadis. Hadis tu Imam Abu Hanifah sendiri riwayat daripada Hamad bin Abi Sulaiman, dia riwayat daripada Ibrahim an Al-Qamata an Abdullah bin Mas'ud. Dengan sanad tu ada juga maksud yang sama, lam yakhnutin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa syahran lam yaqnut qablahu wala ba'dahu. Hadis tu datang dengan sanad lain. Di situ tidak ada perawi dhaif Abu Hamzah tadi. Jadi Ahnaf kata mereka boleh terima hadis tu dan boleh mengambil dalil dengan hadis tu, dan mereka kata Nabi SAW hanya kunut 1 bulan saja. Sebab tu mereka tidak baca kunut pada 1 bulan. Dan juga mereka ulama Ahnaf mengambil maksud yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca kunut 1 bulan itu hanya mereka ambil maksud kunut nazilah. Dan juga ulama Ahnaf yang kata hanya sebulan Nabi SAW kunut kemudian tinggal tu, mereka kira kunut nazilah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 1 bulan qanata Rasulullah fi salati subhi syahran yad'u ala ra'din wa zakwan. Jadi Nabi SAW kutut terhadap Ra'al Zakwan yang menjadi ketua kumpulan kufar yang bunuh kejam dengan sahabat-sahabat itu. Jadi hanya Rasulullah SAW kunut ni ketika itu kunut nazilah. Jadi ulama Ahnaf kata kunut
ada sembahyang subuh ni tidak ada berterusan, tidak ada, selalu hanya ketika perlu qunut nazilah, ketika tu boleh pada waktu sembahyang subuh. Jadi maksudnya Hanafiyah dan Hanabilah mereka tidak menganggap sunnah qunut pada waktu subuh tu. Kalau ada menimpa musibah, ada bala bencana ke atas umat Islam, ketika tu boleh masnun sunnah qunut nazilah pada waktu subuh tu. Jadi sekarang ni ada hadis dalam Bukhari juga ada, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran summa tarakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qunut selama 1 bulan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal qunut tu. Jadi sekarang timbul masalahnya, yang hadis Rasulullah SAW sendiri ada Nabi sahabat menyatakan Nabi SAW qunut selama 1 bulan kemudian tinggal. Ada pula hadis yang menyatakan mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqa dunya. Hadis pertama, hadis sahih, menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya qunut 1 bulan kemudian tinggal. Ada pula hadis sahih, hadis hasan, yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam qunut selama seumur hidup dia sehingga wafat. Kemudian tengok amalan sahabat-sahabat setelah Rasulullah SAW wafat. Ada juga sahabat-sahabat yang qunut pada sembahyang subuh berterusan sehingga mereka meninggal dunia. Jadi yang ambil keutamaan beramal dengan hadis sahih, dan juga seperti Imam Abu Hanifah ada dalil di sisi dia sanad hadis yang sahih berkenaan dengan baca qunut hanya sebulan. Mereka utamakan beramal dengan hadis-hadis itu, dan ijtihad daripada imam-imam itu adalah tidak ada qunut waktu subuh sepanjang hayat. Hanya itu dah berlaku hanya 1 bulan saja di zaman Rasulullah SAW. Itu ijtihad daripada setengah imam mazhab begitu. Dan yang baca qunut sepanjang hayat selalu waktu subuh, seperti Imam Syafi'i, dia kemuka kajian halus dia kenapa baca qunut waktu subuh ni selama-lama. Sedangkan Imam Syafi'i dia sempat dengan Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Dalam pak mazhab ni yang tidak baca qunut waktu subuh, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad. Dua imam tidak baca qunut waktu subuh, hanya qunut nazilah. Ketika perlu boleh baca waktu subuh tu. Di sisi Imam Malik ada qunut waktu subuh.
dia qunut sebelum rukuk. Di sisi Imam Syafi'i, qunut waktu subuh selalu ada, hari-hari qunut selepas daripada rukuk. Jadi di antara Pak Imam ni, Imam Malik, Imam Syafi'i ada baca qunut. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak qunut pada waktu subuh. Imam Syafi'i ni dia sempat belajar dengan Imam Malik dan juga dia sempat belajar dengan Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, iaitu anak murid Imam Abu Hanifah. Maksudnya Imam Syafi'i tahu Imam Malik baca qunut waktu subuh, dan juga Imam Syafi'i tahu Imam Abu Hanifah, tu guru dia Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, tidak baca qunut. Dia tahu semua tu. Kemudian dia sendiri mujtahid, dah sampai darajat ijtihad. Jadi ijtihad Imam Syafi'i dapati perlu dan mesti baca qunut sepanjang masa. Itu adalah kajian dan ijtihad Imam Syafi'i. Memang ada perbezaan di antara imam-imam mazhab berkenaan dengan menentu hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Cara Imam Syafi'i yang kata baca qunut sepanjang masa dengan cara Imam Ahmad bin Hanbal tidak sama. Imam Ahmad bin Hanbal tidak baca qunut, dan begitu juga Imam Abu Hanifah. Dalam bab ni mereka ambil maksud dengan hadis yang dianggap sahih di sisi mereka, iaitu hanya Rasulullah SAW qunut 1 bulan saja. Tapi Imam Syafi'i dia tidak hanya mengambil kira sahih saja hadis itu, dan juga Imam Syafi'i tidak hanya memandang kepada zahir hadis saja, dia kaji halusi. Macam mana Imam Syafi'i dapat kaji halusi berkenaan dengan masalah baca qunut ni, iaitu Imam Syafi'i dapati permulaan berlakunya baca qunut ni disebabkan ada satu ketika daripada satu tempat kaum kufar ni hantar orang kepada Rasulullah SAW dengan alasan yang datang hadir di sisi Rasulullah SAW ni mahu minta sahabat-sahabat yang pandai mengajar Al-Quran, mereka minta untuk mengajar di tempat mereka. Jadi Rasulullah SAW bagi beberapa orang sahabat yang hufaz, qari, pandai mengajar Al-Quran untuk mengajar di tempat mereka. Bila sampai di tempat mereka, orang-orang kafir yang sebut nama tadi seperti Ra'al, Zakwan dan sebagainya, mereka bunuh kejam dengan sahabat-sahabat sani. Bila Rasulullah SAW tahu, Rasulullah SAW sedih dan marah. Nabi SAW kutuk laknat kepada kufar yang bunuh kejam dengan sahabat-sahabat tu. Bila dah lalu 1 bulan, turun ayat laisa laka minal amri syai', urusan itu bukanlah sesuatu bagi engkau, tidak berhak bagi engkau. Maksudnya laknat ke atas orang ni
bercanggah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi teguran melalui ayat sani. Jadi Nabi SAW dah faham apa yang Imam Syafi'i ambil maksud, yang Rasulullah SAW faham ketika itu ialah dalam keadaan selama 1 bulan Nabi SAW menyebut nama-nama orang kafir ketika khulud ni Nabi SAW tinggal. Jadi maksud dalam hadis qanata Rasulullah SAW syahran, Nabi SAW khulud selama 1 bulan, summa tarakahu, kemudian Nabi SAW tinggal khulud. Jadi tinggal khulud tu Imam Syafi'i ambil maksud tinggal Nabi SAW tinggal kutuk terhadap kaum kufar tu, ketua-ketua kufar tu, bukan tinggal terus khulud tu. Imam lain mereka kira tarakahu, Nabi SAW tinggal khulud, mereka ambil maksud di situ tinggal khulud terus tak baca dah. Nabi SAW hanya baca 1 bulan saja, kemudian terus tinggal. Itu pandangan daripada imam lain. Imam Syafi'i berdasarkan kajian dia ambil maksud daripada hadis tadi yang tinggal Rasulullah SAW tinggal tu. Imam Syafi'i kira tinggal menyebut nama orang kafir daripada khulud tadi setelah khulud selama 1 bulan. Jadi hadis yang menyatakan mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqad dunya, hadis itu menyokong kepada pandangan Imam Syafi'i. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berterusan khulud sehingga pisah daripada dunia. Maknanya Nabi SAW tidak berhenti khulud selepas 1 bulan. Hanya Rasulullah SAW tinggal yang sebut dalam hadis sahih qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa tarakahu, Nabi SAW tinggal setelah khulud 1 bulan tu. Maksudnya tinggal tidak sebut lagi nama orang-orang kafir, laknat secara tertentu itu Nabi SAW tinggal, tapi khulud masih lagi Nabi SAW baca sehingga dia pisah daripada dunia. Jadi berdasarkan kajian Imam Syafi'i begitu. Imam Syafi'i akhirnya dia buat keputusan baca khulud waktu subuh, tidak perlu tinggal dan boleh baca berterusan sehingga selama-lama. Itu ijtihad Imam Syafi'i begitu. Jadi ada imam yang kira tidak ada khulud, hanya ada khulud nazilah pada subuh ketika perlu. Selain daripada itu tidak khulud hari-hari pada waktu subuh. Begitu juga Imam Syafi'i berdasarkan ijtihad dia ada khulud setiap hari waktu sembahyang subuh. Jadi masing-masing ijtihad imam, kita tak perlu di situ jadi hakim pula masuk buat keputusan baca khulud ni dalil kuat tak, baca khulud ni dalil tak kuat, yang tak baca khulud tu dalil kuat jangan baca. Tak perlu kita kacau begitu. Masing-masing imam mazhab ada dalil kuat. Imam Syafi'i
dengan dalil dia, Imam Abu Hanifah pun dengan dalil dia, masing-masing ada dalil. Jadi kita tak perlu jadi ashabut tarjih, kita masuk campur di situ dan kata dalil baca qunut ni tidak kuat, jangan baca. Lagipun di sini dalam Malaysia ni semua ikut ijtihad. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i sedang baca qunut dah berkurun-kurun daripada bertahun-tahun dulu. Jadi kita bawa hanya satu hadis, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran summa tarakahu. Nabi SAW baca qunut selama 1 bulan kemudian tinggal. Hadis itu hadis sahih, kita amal dengan hadis sahih. Imam Syafi'i punya ijtihad ni bercanggah dengan hadis sahih ni, tinggal dalil Imam Syafi'i ini tidak kuat dan sebagainya. Tidak boleh menabur fitnah begitu. Yang anehnya kumpulan seperti itu bila mereka ada di tempat masyarakat amal ijtihad Syafi'i, mereka akan bawa dalil yang bercanggah, hadis bercanggah dengan ijtihad Imam Syafi'i. Kemudian mereka bawa baca qunut ni dalil tak kuat. Kalau di tempat orang ramai baca tidak baca qunut, kumpulan seperti ini juga mereka bawa pula cara lain dan mereka bergaduh dengan masyarakat yang tidak baca qunut tu. Mereka kata kenapa tak baca, dalil baca qunut ada banyak dalil. Itulah cara mereka. Mereka mau bawa berlainan dengan apa yang masyarakat beramal. Baulah orang nampak pandai, itu tak boleh. Di sini dalam Malaysia dari segi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada akidah musyabbihah, mujassimah. Jadi jangan cuba kita mau ubah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah kepada akidah tajsim. Dan juga begitu juga masyarakat umat Islam sedang amal dengan ijtihad Imam Syafi'i. Jangan kita nak ubah kepada cara beramal dengan mazhab Hanbali. Maksudnya Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, dia amal dengan zahir hadis. Imam Syafi'i dia amal dengan ijtihad halus. Jadi beza di situ. Jadi masyarakat umat Islam sedang amal dengan ijtihad halus Imam Syafi'i, ada kalanya bercanggah dengan makna zahir hadis tu. Jadi kita nak betul, nak kata betul zahir hadis tu, dan nak kata salah ijtihad Imam Syafi'i tak boleh. Itu bukan layak dengan kita. Kita tidak berhak buat putusan di situ. Ada dua cara sesetengah a'immah seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Ibrahim, dan juga Imam Dawud Zahiri, Imam Ibn Hazmin Zahiri. Mereka beramal hadis Quran Sunnah dengan zahir, dengan makna zahir. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mereka beramal Quran Sunnah dengan ijtihad halus mereka. Jadi di situ ada sedikit sebanyak perbezaan. Bagi kita, kita tidak berhak salahkan satu sama lain. Kalau kita nak amal Quran Sunnah dengan cara amal zahir Quran Sunnah,
seperti mana Imam Ahmad bin Hanbal bawa amal tak apa, siapa pun tak halang. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan masyarakat beramal dengan ijtihad Imam Syafi'i itu. Begitu juga umat Islam sedang amal dengan ijtihad Imam Syafi'i, tidak boleh salahkan mereka nak amal Quran Sunnah secara zahir, mengikut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Biarkan mereka, jangan salahkan mereka. Kalau kita salahkan satu sama lain dengan sebab ada satu pihak nak amal Quran Sunnah secara zahir, satu pihak nak kekal dengan amal ijtihad Imam Syafi'i, kalau kita salahkan satu sama lain, masalah tidak akan dapat selesai. Fitnah ni akan ada hari-hari, makin sehari makin tambah. Sama-sama umat Islam balah fatwa macam-macam bid'ah, kafir, halal darah dan sebagainya. Fatwa-fatwa itu akan timbul, kemudian berlaku pembunuhan satu sama lain di kalangan umat Islam, yang untungnya daripada perpecahan, perbalahan sani kaum kufar Yahud Nasara, untung umat Islam mengalami kerugian. Jadi kita perlu elak daripada perkara-perkara itu. Jadi apabila kita mengajar hadis, belajar hadis, baca hadis, perlu kita hati-hati di situ. Jangan dengan hanya kita boleh baca hadis, pandai hadis, jangan kita salahkan imam-imam mazhab lain yang tidak sefahaman dengan fahaman kita. Fahaman kita kalau cenderung kepada Imam Ahmad bin Hanbal, jangan kita salahkan ijtihad Imam Syafi'i. Kalau kita sedang ikut ijtihad Imam Syafi'i dah, jangan kita salahkan pula dengan mereka hendak amal dengan Quran Sunnah secara zahir seperti mana pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Silakan, tapi perlu hati-hati bagi mereka yang amal Quran Sunnah secara zahir seperti mana Imam Ahmad bin Hanbal amal dengan zahir Quran Sunnah itu, biar tepat dengan cara Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal memang betul kebanyakan cara dia cenderung kepada amal zahir Quran Sunnah, tapi akidah Imam Ahmad bin Hanbal tidak ke arah mujassimah. Jadi cuba kita tengok dalam dunia ni yang ikut mazhab Hanafi dan Syafi'i terlalu banyak. Ikut mazhab masyarakat umat Islam yang ikut mazhab Maliki ada juga, tapi kurang daripada umat Islam ikut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Yang paling sedikitnya pengikut mazhab Hambali, punca daripada di kalangan muhaddisin daripada kalangan mazhab Hambali, mereka menerima fahaman akidah tajsim. Disebabkan itu ada muncul satu masa dulu kumpulan digelar Hanabilah Mujassimah. Mereka mengaku mengikut Imam Ahmad bin Hanbal, bermazhab Hambali, tapi akidah pegangan mereka adalah akidah tajsim, akidah tashbih.
Jadi kita mau yang nak amal ikut ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal ni, biar sama akidah salaf yang bersih daripada tajsim dan tashbih. Jangan-jangan slogan sedap amal Quran Sunnah membawakan amal secara zahir seperti Imam Ahmad bin Hanbal, tapi pembawakan akidah pula tidak seperti akidah Imam Ahmad bin Hanbal dan tidak seperti akidah salafus salih. Salafus salih, akidah mereka ni bersih daripada tashbih dan tajsim. Kita mengaku ikut salafus salih, amal Quran Sunnah, dan ada lagi sambungan amal hadis sahih, tak mau ikut ijtihad mana-mana imam mazhab, tapi akidah kita ni terlibat dengan tashbih dan tajsim, tak guna. Itu perlu hati-hati. Jadi kesimpulannya, memang ada di kalangan a'immah khilaf berdasarkan ada khilaf daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kita boleh ikut mana-mana pandangan ijtihad imam yang kita pegang dengan hati yang tidak mau salahkan orang lain. Jadi khilaf di kalangan a'immah ni berpunca daripada adanya khilaf riwayat. Bukan a'immah imam mazhab ni mereka suka-suka buat khilaf, tidak. Disebabkan ada khilaf riwayat. Nabi SAW baca qunut selama 1 bulan kemudian tinggal. Ada riwayat Nabi SAW berterusan baca qunut pada waktu subuh sehingga dia pisah daripada dunia. Maknanya riwayat daripada Rasulullah SAW sendiri ada khilaf, dan amalan sahabat juga turut menjadi khilaf disebabkan ada ikhtilaful riwayat dan ikhtilafus sahabah, timbullah ikhtilaful mazahib, khilaf imam-imam mazhab tu. Jadi kita perlu meraih ke semua pandangan-pandangan tu. Jangan kita suka satu pandangan imam, salahkan pandangan imam lain. Itu tidak boleh. Dan juga kita ambil mana-mana ijtihad imam kemudian salahkan ijtihad imam lain. Itu tidak benar sama sekali. Kalau buat begitu akan timbul banyak masalah, fitnah, pecah belah. Jadi kita tengok daripada hasil usaha kita apa natijah timbul. Kalau natijah kita usaha ni ke arah pecah belah umat Islam, fitnah, baik kita berhenti, jangan bawa cara-cara tu. Jadi di mana saja ada ikhtilaf riwayat, di situ ada ikhtilaf amalan sahabat, dan akan timbul ikhtilaf mazhab daripada imam-imam. Jadi bila ada ikhtilaf riwayat, kita selesaikan dengan cara baik dengan menggunakan kaedah-kaedah muhaddisin, macam mana mereka selesaikan pencanggahan-pencanggahan tu. Kita buat penyelesaian dengan baik. Jangan penyelesaian kita ni membawa fitnah. Wa fil babi an Ali wa Anas wa Abi Hurairah wa Ibn Abbas wa Khufaf ibn Ayma ibn Rahadat al-Ghifari
قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر. Hadis Bara bin Azib yang kita dah baca sani, Nabi SAW kunut semaya subuh dan maghrib ni, hadis tu hadis hasan lagi sahih. Jadi kita nak kata Nabi SAW baca kunut waktu semaya subuh berterusan ni tidak kuat dalil dan sebagainya, tak betul. Hadis tu sahih lagi hasan. Wakhtalafa, ulama berselisih pendapat berkenaan dengan kunut pada semaya subuh. Fara'a ba'du ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim al-qunuta fi salatil fajr. Sebahagian ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'i, mereka berpendapat ada qunut pada sembahyang subuh. Wa huwa qaulu Syafi'i, dan itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Wa qala Ahmad wa Ishaq, dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Ibrahim, dua imam. Biasanya Ishaq bin Ibrahim ni imam di kalangan mazhab Zahiri. Imam Ahmad juga terkadang ke arah amal zahir dengan amal hadis dengan zahir hadis tu. Jadi dua tu biasanya sama pandangan. Sebab tu dalam Sunan Tirmizi kita perhati tengok di mana saja ada Imam Ahmad, di situ ada Ishaq bersama. Jadi dua imam tu kata la yaqnutu fil fajri, tidak baca qunut, tidak ada qunut pada waktu subuh, illa inda nazilatin tanzilu bil muslimina, malaikan ketika nazilah, bahaya menimpa dengan kaum muslimin. Ketika itu mengalami bencana alam dan menimpa apa-apa bahaya, ketika itu ada qunut nazilah pada waktu subuh. Kalau tidak, hari biasa, hari lain tidak nazilah, ketika itu tak perlu baca qunut itu. Fa idza nazalat nazilatan falil imami ay yad'uwa li juyushil muslimin, apabila menimpa bahaya, berhak bagi imam berdoa kebaikan untuk tentera muslimin. Jadi pendapat Imam Ahmad tidak baca qunut waktu subuh ni sama dengan Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Syafi'i kata boleh baca qunut waktu subuh ni, itu sama pendapat dengan Imam Malik. Wallahu a'lam. Subhanallah. Lepas ni ada hadis fi tarkil qunut berkenaan dengan tidak baca qunut tu, kita akan sambung. Tapi penjelasan tu dah kita bagi tahu, baca tidak baca